Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Maaf kerana mengganggu malam berehat cikgu sebab ni je masa kami semua free guna IV cikgu. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri dan tujuan kami menemu ramah cikgu. Okey, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sharifah Fatin Huaidah binti Wan Salihuddin dari kursus Ijazah Ekonomi Rumah Tangga dan kami semua adalah pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di mana sekarang ni kami berada di semester 3. Tujuan kami ingin menemu ramah cikgu pada malam ini adalah kerana kami telah diberikan tugasan untuk melakukan temu bual ataupun tinjauan untuk subjek kami iaitu pembelajaran dan perkembangan pelajar. Jadi isu yang kami dapat adalah tentang isu pembelajaran, tentang penulisan bahasa Melayu di kalangan pelajar. Seterusnya saya akan memberi slot ini kepada iaitu Aini Sofia. Aini Sofia dipersilakan untuk tanya soalan dengan cikgu. Cikgu, saya Aini Sofia. Saya ingin bertanya bahasa Melayu dalam penulisan. Okey, soalan saya, apakah kelemahan yang paling ketara yang ada pada pelajar dalam penulisan atau ketika mereka membuat karangan? Okey, sebelum saya menjawab soalan, jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan secara ringkas ya. Jadi saya Cikgu Aisyah binti Maria. Sekarang ni mengajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Sarawak, Bacuk Kelantan. Sebenarnya saya ni sudah industri iaitu selama 28 tahun. Dan saya mengajar bahasa Melayu tingkatan 4 dan 5. Okey. Jadi untuk soalan pada malam ini, saya ingin fokuskan ke kelas sederhana dan kelas yang tercorot. Kerana saya selaku cikgu bahasa Melayu diberi tugas untuk mengajar kelas tersebut. Okey, untuk soalan yang pertama, kelemahan ya. Kelemahan paling ketara semasa pelajar membuat karangan. Betul ke soalan tu? Okey. Bagi saya, sebagai seorang guru yang lama mengajar bahasa Melayu di sekolah saya, kelemahan yang paling ketara bagi pelajar terutamanya kelas tercorok ataupun dikenali sebagai kelas galus. Galus ni bermaksud gagal ataupun lulus ya. Ialah mereka sukar untuk mencari isi bagi sesuatu tajuk karangan yang diberi. Mereka juga sukar untuk mengembangkan idea. Jadi keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh pengetahuan mereka yang agak kurang tentang sesuatu perkara. Mungkin juga disebabkan oleh mereka ni kurang membaca buku, majalah ataupun akhbar. Selain pada itu, mereka juga kurang membuat rujukan, kurang melihat ataupun kurang membaca contoh-contoh karangan yang terdapat dalam buku rujukan. Okey, saya rasa itu saja ya untuk soalan yang pertama ni. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Saya serahkan kepada kawan saya untuk soalan seterusnya. Hai, selamat malam cikgu. Okey, selamat malam. Nama saya Kong William. Okey, satu soalan dari saya. Okey, apakah punca pelajar menggunakan bahasa tidak formal, contohnya bahasa Selagan dan bahasa Pasar dalam penulisan bahasa Melayu?
Dan macam mana kesannya kalau pelajar selalu menggunakan bahasa tidak formal dalam penulisan karangan bahasa Melayu? Itu saja daripada saya. Okey, bagi saya lah, kebanyakan pelajar menggunakan bahasa pasar ataupun bahasa dialek ya. Ini disebabkan oleh mereka mungkin terpengaruh dengan rakan sebaya dan juga terpengaruh dengan percakapan seharian dalam kalangan mereka. Selain itu, kita sedia maklum ya, pada zaman IT ni, mungkin mereka juga terpengaruh dengan media sosial. Mereka mungkin semasa mereka berWhatsApp contohnya, mereka sering menggunakan bahasa seharian mereka. Jadi saya rasa ia memberi kesan terhadap penulisan. Jadi seandainya mereka sering menggunakan bahasa pasar, mungkin mereka terikut-ikut sehingga apabila menulis karangan mereka menggunakan bahasa pasar ataupun bahasa dialek mereka. Seperti mana mereka bercakap dengan rakan-rakan mereka. Okey, Okey, itu terima kasih saja. cikgu. Terima kasih Okey, cikgu. sama. Okay, Assalamualaikum Cikgu. Salam. Saya ialah Sharifah Rabiatul Alawiyah. Saya ada satu soalan yang saya ingin bertanyakan kepada Cikgu, iaitu adakah pelajar sering menggunakan ayat singkatan dalam penulisan? Jika ada, bolehkah Cikgu berikan beberapa cadangan untuk membaiki kesalahan ayat singkatan ini? Okey, itu saja. Okey, singkatan perkataan. Sememangnya ya. Kebanyakan pelajar kita, terutamanya pelajar tingkatan 4 lah. Cikgu fokus kepada tingkatan 4 dan tingkatan 5 ya. Jadi mereka sering menggunakan singkatan perkataan apabila mereka menulis sesebuah karangan. Okey, contoh perkataan yang biasa mereka singkatkan. Biasanya perkataan yang sepatutnya ejaan dia YANG tetapi mereka menulis YG sahaja. Begitu juga dengan perkataan dalam ya. Ejaan dalam DALAM tetapi biasanya mereka menulis DLM sahaja. Bagi saya, walaupun kesalahan ini nampak kecil sahaja, dia memberi impak apabila kita menulis karangan. Jadi ini termasuk dalam penggunaan termasuk dalam kesalahan ejaan yang mana semasa mereka menulis karangan, kalau peringkat SPM mereka akan dipotong markah. Biasanya markah yang akan dipotong paling minima sebanyak 2 markah ya. Walaupun nampak 2 markah tetapi boleh memberi kesan yang besar seandainya mereka nak mendapat A dalam peperiksaan bahasa Melayu peringkat SPM. Okey, bagi membaiki kesalahan tersebut, untuk pelajar-pelajar saya, jadi saya seandainya mereka menggunakan singkatan perkataan, biasanya saya akan mendenda mereka. Jadi macam mana saya denda mereka? Jadi setiap perkataan yang telah disingkatkan, contohnya perkataan yang, dia tulis YG. Jadi saya akan denda supaya mereka menulis semula perkataan yang tersebut sehingga 2 muka surat. Sekiranya mereka ikut apa yang saya denda, jadi sudah tentulah mereka akan lebih berhati-hati. Bimbang jika semula apabila kesalahan itu dilakukan, maka denda itu akan berterusan. Jadi saya rasa itulah merupakan denda yang terbaik setakat ini. Terima kasih Cikgu. Saya serahkan kepada kawan saya soalan seterusnya. Selamat malam Puan. Okay, Saya nak selamat tanya malam.
Adakah kesalahan ejaan ialah masalah pelajar yang ketara dalam penulisan? Apakah faktor yang boleh menyebabkan kesalahan ini berlaku bagi pelajar dalam membuat penulisan mereka? Okey. Sebenarnya kesalahan ejaan berlaku kepada pelajar-pelajar di kelas yang tercorok sahaja ya, ataupun kelas belakang. Biasanya bagi kelas-kelas yang cemerlang, perkara ini tidak akan berlaku. Jadi kesalahan ejaan mungkin berlaku disebabkan oleh pelajar ni kurang pembacaan dia. Dia kurang membaca, terutamanya bagi kelas yang kelas yang tercorok, kelas yang tidak pandai. Okey. Jadi untuk mengatasi masalah ini, mereka seharusnya mengubah sikap mereka. Mereka seharusnya lebih banyak membaca. Tidak kiralah sama ada mereka membaca buku-buku rujukan ataupun membaca bahan-bahan yang lebih ilmiah, yang boleh didapati daripada majalah, akhbar dan juga buku-buku cerita contohnya. Jadi seandainya kesalahan ejaan yang berterusan ia memberi impak ataupun memberi kesan di dalam peperiksaan SPM, seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi untuk kesalahan ejaan dan juga kesalahan tata bahasa ni, markah akan dipotong, paling maksimal 2 markah. Okey, itu saja. Okay, thank you Puan. Saya akan serahkan soalan lain kepada kawan saya. Okey. Assalamualaikum Puan. Saya Siti Naziha dan saya nak tanya bagaimanakah cara untuk membuat karangan mengikut kaedah yang paling mudah bagi pelajar yang lemah? Okey, cara membuat karangan bagi pelajar yang lemah. Okey ya. Jadi saya akan fokuskan kepada cara saya mengajar di dalam kelas ya. Disebabkan oleh saya ni merupakan guru yang mengajar di kelas-kelas yang tercorok. Jadi saya ada satu cara yang saya rasa amat berkesan, iaitu saya menggunakan kaedah pasang siap. Faham tak apa maksud pasang siap? Maksudnya dalam setiap perenggan kita telah pun ada rangka. Rangka ni kita beri kepada pelajar, jadi pelajar hanya mengisi ayat-ayat yang sesuai sahaja di dalam rangka tersebut. Contohnya dalam karangan, kita nak buat karangan kena ada 3 bahagian. Yang pertamanya bahagian pendahuluan. Jadi bahagian pendahuluan, kita telah pun membina pendahuluan, cuma kita cuma kalau saya lah, jadi saya akan suruh pelajar mengisi tempat kosong sahaja berdasarkan pendahuluan yang telah lengkap diberikan. Jadi ada tempat kosong tu tidak banyak ya. Jadi pelajar akan mengingati pendahuluan tersebut. Jadi pendahuluan tersebut sesuailah dengan mana-mana tajuk karangan sekalipun. Begitu juga dengan penutup. Jadi penutup juga pelajar akan menghafal penutup yang saya buat. Cuma dia akan isi beberapa perkataan sahaja. Maksudnya dia akan tukar isu yang dibincangkan dalam karangan. Jadi pendahuluan dan penutup tu mereka boleh menghafal. Tinggal lagi cuma isi sahaja. Jadi untuk bahagian isi juga, jadi saya menggalakkan pelajar menggunakan satu modul. Modul pasang siap yang saya telah beri kepada pelajar. Jadi senanglah untuk pelajar menulis karangan. Sebab dia telah ada satu panduan yang mudah untuk diingati. Okey, rasa itu sahaja.
Terima kasih Puan. Soalan seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Cikgu, seterusnya soalan yang saya nak tanya, bagaimanakah cara cikgu mengatasi kelemahan murid dalam penulisan bahasa Melayu? Itu je. Kelemahan murid, cara nak mengatasi kelemahan murid dalam bahasa Melayu. Ya. Okey. Jadi yang pertamanya, cara mengatasi kelemahan murid ya. Yang pertamanya, bagi pelajar-pelajar yang telah tercorok ni, yang pertamanya kita menggalakkan mereka supaya banyak membaca. Apabila mereka banyak membaca, maka dengan sendirinya mereka ada ilmu. Dan juga ada idea-idea untuk dikembangkan apabila mereka menulis sesebuah karangan. Jadi bahan bacaan mereka tu tidak semestinya berdasarkan buku teks semata-mata, tetapi mereka boleh membaca akhbar ataupun majalah. Jadi ada sebuah majalah yang sesuai untuk pelajar SPM, iaitu majalah mahasiswa. Jadi saya telah menggalakkan pelajar saya supaya membeli majalah Dewan Siswa. Jadi selain pada itu mereka juga boleh membaca akhbar-akhbar, terutamanya akhbar-akhbar yang ada di perpustakaan sekolah. Jadi dengan cara ini, apabila mereka membaca pelbagai bahan, maka mereka akan mendapat ilmu baharu. Dan ilmu ini merupakan idea-idea yang mereka boleh boleh kembangkan apabila mereka menulis karangan. Jadi tanpa bahan bacaan ataupun tanpa mereka membaca, maka amat sukarlah untuk mereka menulis sesebuah karangan. Terima kasih cikgu. Okay. Seterusnya kawan saya. Okey. Soalan seterusnya adalah apakah inisiatif yang boleh sesuai bagi meningkatkan penulisan murid-murid cikgu? Okey. Seperti yang saya nyatakan bahawa membaca ya. Membaca. Jadi itulah satu-satunya cara yang boleh dilakukan untuk memperbaiki penulisan mereka. Pelajar tidak mampu untuk menulis dengan baik seandainya mereka tidak membaca. Kerana ilmu yang mereka dapat salah satunya ialah dengan selain daripada membaca bahan-bahan yang berkaitan dengan pembelajaran, mereka juga boleh mencari contoh-contoh karangan. Jadi sekarang banyak contoh-contoh karangan yang ada di pasaran. Jadi mudah sahaja, ataupun mereka juga boleh mencari contoh-contoh karangan yang ada dalam internet. Itu lebih memudahkan mereka sebenarnya. Okay, terima kasih cikgu. Soalan seterusnya. Seperti mana yang kita ketahui, masa kini sekolah telah tutup akibat pandemik kan. Jadi saya ingin bertanya kepada cikgu, apakah kaedah yang cikgu gunakan untuk pembelajaran online pada masa sekarang? Dan soalan yang kedua, di sekolah cikgu mengajar, bagaimanakah capaian prestasi BM dalam penulisan di sekolah cikgu? Terima kasih. Pencapaian ya. Pencapaian bahasa Melayu di sekolah saya. Kurang jelas soalan sana. Ya, pencapaian. Pencapaian prestasi bahasa Melayu ya, terutamanya penulisan. Okey. Seperti yang kita sedia maklum ya, bahasa Melayu ni ada
ada 2 kertas ya, Bahasa Melayu 1, bahagian karangan dan Bahasa Melayu 2 ya. Jadi sekarang kita fokus kepada Bahasa Melayu 1 iaitu karangan ataupun penulisan. Okey. Jadi merujuk kepada pencapaian di sekolah saya. Jadi saya ambil satu kelas ya, kelas yang saya mengajar. Jadi kelas yang saya mengajar merupakan kelas 5 dedikasi. Jadi kelas 5 dedikasi ini merupakan kelas yang kedua tercorok. Jadi saya ambil contohnya. Jadi pada awal-awal tahun pencapaian mereka ataupun pelajar-pelajar 5 dedikasi ini kurang memuaskan. Tetapi apabila saya sering memberi latih tubi dan latihan karangan, nampaknya mereka ni sudah ada peningkatan. Jadi sebenarnya pelajar daripada 5 dedikasi ini ada seramai 22 orang. Dan pada awalnya kita tengok pencapaian dia dalam peperiksaan yang pertama ya. Jadi sebelum kita PKP yang pertama dulu, jadi kita sempatlah membuat ujian pencapaian. Kalau di sekolah saya dipanggil ujian pencapaian 1. Jadi ujian tu bermula awal bulan Mac. Jadi sebelum kita PKP lagi. Jadi pada ataupun berdasarkan pencapaian tersebut, pelajar-pelajar 5D ni yang gagalnya seramai 15 orang daripada 22 orang. Yang gagal ya 15 daripada 22. Tetapi berkat saya sentiasa membuat latih tubi dan juga memberi latihan kepada mereka. Jadi kita dapat lihatlah pencapaian dia berdasarkan kepada peperiksaan percubaan. Jadi di Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat, peperiksaan percubaan kita adakan pada bulan 10 baru ni. Iaitu sebelum kita PKP semula ya. Jadi saya dapati pelajar-pelajar yang gagal sebelum ini 15 orang, tetapi selepas peperiksaan percubaan hanya 7 orang sahaja pelajar yang gagal. Jadi saya rasa prestasi mereka ni dapat ditingkatkan seandainya kita sering membuat latih tubi, terutamanya untuk subjek karangan. Sebab karangan ni merupakan kemahiran yang boleh didapati seandainya mereka sering menulis. Okey. Terima kasih Cikgu. Seterusnya soalan daripada kawan saya. Assalamualaikum, selamat malam Puan. Dengar suara saya? Okey, dengar. Okey, soalan saya adalah adakah latihan yang diberikan berkesan dalam memperbaiki penulisan pelajar? Kalau tidak, apakah cara lain yang boleh digunakan? Okey, latihan. Okey, bagi saya lah. Bagi saya latihan ataupun latih tubi yang kita sering gunakan tu dapat memberi kesan yang sepenuhnya. Contohnya seperti yang saya nyatakan tadi ya, daripada latihan dan latih tubi yang sering saya berikan kepada pelajar saya, ternyatalah ada impak dia, impak yang positif. Daripada 15 orang yang gagal, berdasarkan peperiksaan awal tahun ataupun kalau di sekolah saya dipanggil ujian pencapaian 1. Jadi apabila kita menghadapi peperiksaan percubaan yang diadakan pada bulan 10 baru ni, daripada 15 orang yang gagal, jadi 7 orang sahaja pelajar yang gagal. Jadi dari situ kita nampaklah ada peningkatan seandainya kita memberi latih tubi yang berterusan kepada pelajar. Kalau nak mengharapkan mereka membuat sendiri latihan, jadi mereka tidak mampu. Oleh itu kita sebagai guru, kitalah yang sepatutnya membimbing mereka. Okey,
Jadi cara lain untuk memperbaiki penulisan ialah seperti yang saya buat. Saya juga memberi galakan kepada pelajar-pelajar saya supaya mereka rajin membaca. Jadi kadang-kadang saya juga telah membawa masuk ke kelas majalah-majalah, akhbar-akhbar yang saya ambil dari perpustakaan, saya bawa masuk ke kelas. Kemudian saya beri mereka supaya mereka baca. Dan mereka bukan sekadar membaca sebenarnya jadi saya menyuruh mereka untuk mencatat. Catat apa yang mereka baca. Kemudian mereka juga akan membuat ulasan setiap daripada bahan yang mereka baca. Jadi pada hari yang lain daripada apa yang mereka baca, apa yang mereka catat tu, mereka akan bentangkan pula di hadapan kelas. Jadi begitulah saya teknik ataupun cara yang saya gunakan supaya mereka dapat memahirkan diri ataupun supaya mereka dapat menambahkan ilmu yang sedia ada dalam diri mereka. Baiklah, terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Thank you. Terima kasih Terima Puan. Terima kasih banyak-banyak. Maafkan Terima ku. kasih.